Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam kursus penggunaan aplikasi dalam penghasilan bahan grafik dan multimedia. Saya Abdul Hadi bin Makdawi akan meneruskan slot yang kedua yang bertajuk reka bentuk visual, dan untuk PowerPoint ini merupakan PowerPoint yang pertama. Baik, persediaan untuk visual, bentuk visual ini sebenarnya adalah sebagai persediaan untuk kita menghasilkan reka bentuk menggunakan aplikasi Canva, ya, yang akan diteruskan oleh rakan-rakan saya dalam kursus ini. Baik, untuk reka bentuk visual, saya akan bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan prinsip dan elemen reka bentuk. Seterusnya hierarki visual yang akan diteruskan dalam PowerPoint saya yang kedua nanti, dan seterusnya kita ada sedikit latihan. Ya. Baik, hasil pembelajaran slot saya ini, yang pertama adalah diharapkan selepas tamat kursus ini, khususnya setelah tamat bagi slot ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat menjelaskan prinsip dan elemen reka bentuk dalam penghasilan grafik dan multimedia. Yang kedua, menggunakan prinsip dan amalan reka bentuk dalam penghasilan grafik dan multimedia melalui penggunaan perincian aplikasi. Seterusnya, menjelaskan hierarki visual bagi mereka bentuk grafik dan multimedia berasaskan prinsip dan elemen reka bentuk visual ataupun grafik, dan mempraktikkan prinsip dan elemen reka bentuk hierarki visual bagi mereka bentuk grafik dan multimedia berasaskan prinsip dan elemen reka bentuk visual ataupun grafik. Baik, berikut dipaparkan peta pembelajaran untuk memudahkan tuan-tuan puan-puan melihat secara keseluruhan apa yang ingin saya sampaikan, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi slot ini. Ya. Yang pertama, seperti yang anda lihat ya di sini, ya, kita mulakan dengan elemen dan prinsip reka bentuk visual. Seterusnya nanti kita akan bincangkan hierarki visual, dan akhir sekali kita akan sama-sama melakukan aktiviti latihan. Ya. Okey. Berikut saya akan perkenalkan soalan bimbingan. Ya. Soalan bimbingan ini tidak perlu anda tuan-tuan puan-puan jawab sekarang. Ya. Cuma nak bertujuan memberikan bimbingan, ya, supaya di akhir slot kita nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat menjawab persoalan ini, dan pada masa yang sama dapat memberikan panduan apa yang perlu dikuasai oleh tuan-tuan dan puan-puan, ya, sepanjang kita berbincang ataupun melaksanakan kursus bagi slot ini, iaitu slot reka bentuk visual ataupun grafik, ya, bagi yang nanti kita akan menggunakannya dalam menghasilkan grafik menggunakan aplikasi Canva. Baik, yang pertama kita sama-sama mencari jawapan, ya, why, kenapa, ya, kenapa perlu mempelajari prinsip dan elemen grafik, elemen reka bentuk dalam penghasilan grafik dan multimedia. Ya. Setelah kita dapatkan jawapan why, ya, kita nak tengok juga bagaimana, ya, mempraktikkan prinsip dan elemen reka bentuk visual dalam penghasilan grafik dan multimedia melalui penggunaan preset aplikasi. Preset aplikasi ini banyak sebenarnya, tapi untuk kursus ini kita tumpukan kepada aplikasi Canva. Ya. Okey, seterusnya yang 3, ya, berkenaan dengan what ataupun apa. Apakah prinsip dan elemen reka bentuk visual ataupun grafik untuk menghasilkan grafik dan multimedia, ya.
Jadi kita akan jawablah ya dari segi why, how dan juga what ya sepanjang bengkel khusus ini ya. Okey. Baik. Kita akan teruskan yang pertama dulu ya berkenaan dengan prinsip dan elemen reka bentuk ini ya. Saya akan terangkan berkenaan dengan reka bentuk apa sebenarnya reka bentuk, apa prinsip ataupun ialah prinsip reka bentuk visual ini ya. Sebenarnya kita ingin melihat ya reka bentuk visual ini sebagai satu perkara yang dapat membantu kita ya ataupun membimbing kita menghasilkan grafik yang baik. Sebenarnya reka bentuk ni agak complicated juga, tetapi apabila kita menguasainya, insya-Allah ia akan menjadikan kerja-kerja penghasilan grafik ini lebih menarik dan menyeronokkan. Ya. Okey. Seterusnya, ya, ini dipaparkan berkenaan dengan interface Canva setelah kita mendalami prinsip-prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk visual nanti, barulah kita akan pergi dengan lebih mendalam untuk membuat ataupun menghasilkan reka bentuk grafik menggunakan Canva. Ya. Jadi tujuan kita menghasilkan grafik ini ya berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan elemen reka bentuk ini ya. Mengapa kita menggunakan prinsip dan elemen reka bentuk ini? Kita nak pastikan supaya kita dapat menghidupkan idea yang ada pada tuan-tuan dan puan ya, supaya dapat dikomunikasikan dengan berkesan kepada golongan sasar ya. Itu tujuan kita ya. Kita perlu menekankan di sini dari segi prinsip dan juga elemen reka bentuk itu bagi membolehkan kita menghasilkan suatu grafik yang betul-betul baik ya, menarik dan juga memberi kesan yang maksimum bagi tujuan ataupun dapat membantu kita mencapai objektif mengapa kita menghasilkan grafik berkenaan ya. Baik, seterusnya kita akan pergi lebih dekat lagi berkenaan dengan elemen grafik ya. Elemen dan diselangi dengan beberapa prinsip reka bentuk grafik. Yang pertama dari segi garisan ya. Garisan ni sangat mustahak, ini sebagai asas lah ya. Sebenarnya asas pada garisan ni adalah titik ya, ataupun dot ya. Tapi kalau kita tengok di sini ya, garisan itu terdiri daripada pelbagai bentuk, tapi dianya berperanan ya untuk menonjolkan elemen, menunjukkan arah dan juga menghasilkan pergerakan ya. Berdasarkan kepada garisan itu kita nampak ya arah dan juga pergerakan ya. Kalau kita tengok pada contoh gambar-gambar yang disertakan di sini, kita boleh lihat ya, walaupun gambar ini statik tapi kita faham arah pergerakan, mesej yang ingin disampaikan itu ya, arah dan juga pergerakan ya, dan juga beberapa elemen yang penting ya dapat ditonjolkan ya berdasarkan pada gambar-gambar yang ditunjukkan di sini ya. Kalau kita tengok kita tahu ya, ini gambar gambar kepala anjing ya, yang ada lidahnya terjeli keluar. Begitu yang sebelah ini kita nampak melihat suasana waktu malam angkasa ya. Dan juga di bawah ini kita boleh nampak dengan jelas bagaimana seorang itu sedang menonton televisyen ya, sedang memegang minuman yang panas ya. Tengok ini garisan-garisan ini menunjukkan, kita tahu garisan itu menunjukkan bahawa air di dalam cawan itu adalah agak panas ya. Okey. Jadi secara tak langsung garisan ini juga dapat menonjolkan atau memberi maklumat yang bermakna ya, kepada orang yang memerhati ataupun pengguna kita nanti, pengguna ataupun kumpulan sasar yang akan melihat grafik yang kita hasilkan ya. Baik. Kita akan pergi kepada elemen yang kedua, iaitu skala ya.
kalau kita lihat pada skala ni sangat penting ya dalam kita menghasilkan grafik ya. Kalau kita lihat pada gambar di sini, ini contoh penggunaan skala yang betul sebelah kiri ini ya. Kita tengok saiznya ya, yang berbeza-beza ya, bukanlah berbentuk seragam sepanjang masa ya. Dan skala ini penting untuk menimbulkan elemen tertentu dalam visual bagi tujuan memberi penekanan terhadap elemen tersebut ya. Dan kalau kita tengok pada gambar contoh di sebelah ini ya, saiz slice dalam gambar ini adalah berbeza-beza ya, ada besar, ada yang sedang, ada kecil ya, dan ianya memberi maklumat yang beza. Ianya juga dapat memberi kesan yang dramatik, kesan drama ya. Dan juga kita boleh nampak ya, dari segi penyusunan skala itu kita boleh melihat hierarki ya dalam sesuatu gambar itu, yang mana perlu dirujuk dahulu, kemudian disusuli dengan imej-imej yang berikutnya ya. Okey, itu dari segi skala. Kemudian yang ketiga juga kita boleh tengok juga macam mana ya. Kalau tengok iklan Volkswagen ya, dia menunjukkan gambar yang kecil ya. Dia membayangkan think small kat sini, dia tunjuk gambar kecil. Volkswagen dia pandai buat iklan ya. Bukannya dari segi grafik saja ya, dari segi penggunaan suara pun dia pun pandai. Contoh baru-baru ini dia menggunakan suara bass. Macam mana dia menggunakan suara bass untuk memberi penegasan ya. Volkswagen Das Auto, contoh suara bass. Macam saya ni tak ada bass, jadi tak nampak punya kesan dramatik tu. Tapi balik pada ini samalah juga keadaannya. Tengok kita terfikir apa dia buat begitu. Rupanya ada terselindung ya. Dia nak menekankan aspek think small tu, membayangkan kita di think small. Okey, begitu juga kalau tengok dari segi day to night fashion ni ya. Macam mana skala ditunjuk. Ini kalau tengok dari segi gambar ni, belah depan dia besar, belakang nampak kecil ya. Serupa dengan botol Coca-Cola ni ya. Kalau pandang macam ni, dan kalau kita bayang betul membentuk rupa gigi pula ya. Okey, dia apa, dia kalau tengok kat sini dia melambangkan, menggambarkan kegembiraan kat situ dia open happiness. Jadi tengok beberapa kesan elemen-elemen grafik itu ya dapat memberikan kesan dramatik ya, kesan-kesan secara tak langsung kepada orang yang melihatnya ya. Okey, seterusnya ini lepas skala ni patutnya yang keempat ni warna ya. Warna memainkan peranan yang sangat kuat di sini ya. Terdapat pelbagai warna ya yang ada. Kita ada warna cerah, warna gelap, dan kita boleh buat klasifikasi dalam bentuk dari segi temperature ya, suhu warna panas, warna sejuk, dan ini saya akan detailkan lagi dalam PowerPoint saya yang kedua ya. Tapi dari segi sini ya, kita dapati warna itu dapat mengukuhkan reka bentuk suatu grafik ya. Kalau kita tengok di sini pada contoh ya, bagaimana gambar itu dapat menjelaskan ya, warna-warna di sini memberikan kesan kepada kita lah ya, melihat ya bagaimana sesuatu ini masuk dalam penggunaan iklan lah, yang penting sangat ya. Kemudian begitu juga kalau tengok kat sini ya, dia menunjukkan suasana macam mana, mengapa warna pudar digunakan ya. Sebenarnya ada cerita di sebaliknya ya, mengapa warna pudar dan warna yang lebih cerah digunakan pada elemen-elemen sini, minuman dan buah-buahan di sini ya. Nanti kita akan jumpa juga jenis-jenis warna yang dikaitkan dengan warna psikologi ya, warna psikologi, dan ada beberapa lagi lah jenis warna ya. Itu saya akan terangkan dengan lebih detail dalam PowerPoint yang berikutnya lah ya. Baik, seterusnya yang keempat di sini iaitu pengulangan ya. Pengulangan ini kalau kita lihat ni, kita nak tengok konsistensi sesuatu desain itu ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, pengulangan membantu mengikat atau tight
elemen-elemen tadi ya dalam suatu grafik. Contoh kalau kita tengok dia ini ya, macam mana kita tunjukkan perkaitan ya, dan juga kalau kita tengok pada sampul surat ini ya, ada warna begitu pada design, pada kulit-kulit pembalut apa makanan, apa hadiah ataupun alat-alat kosmetik ya, dia memberi kesan ya, dari segi untuk menunjukkan perkaitan ikatan antara elemen-elemen tersebut ya. Itu kepentingan elemen repetition ya. Kalau dalam apa nama ni pendidikan lagilah ya, kita perlukan elemen yang konsisten supaya pelajar dapat mengekalkan ataupun tidak dikelirukan oleh grafik-grafik yang berbeza ini ya. Baik. Seterusnya adalah dari segi ruang ya. Kita ada ruang positif dan juga ruang negatif ya. Kalau kita lihat di sini ya, ruang kosong di tengah ini merupakan dirujuk sebagai ruang yang dipanggil sebagai ruang negatif ya. Manakala yang merangkum yang mewakili objek ini dipanggil ruang positif lah ya. Dan kalau kita lihat ya, ini ya, contoh gambar ya, kali pandang kita nampak macam ada gambar burung terbang ya, kali pandang macam ikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, gabungan itu dapat memberikan makna yang boleh dipahami ya oleh pemerhati ya, ataupun kumpulan sasar yang ingin kita bagi apa nama ni grafik kita ini ya, yang akan kita kongsikan dengan mereka. Okey. Baik, selain daripada ruang ya, kita ada pastikan ini sebenarnya berkait dengan prinsip lah simetri ya. Simetri itu maknanya kalau buah tu kalau kita potong dia sama pinang di belah dua contoh ya. Maknanya sebelah kanan sebelah kiri itu super sama ya, saling tak tumpah ya. Jadi sebenarnya cara tak langsung cara pembahagian itu ya, dia mewujudkan suatu keadaan rasa harmoni. Kalau kita tengok pada gambar ni, di tengah-tengah dia kiri pun sama, kanan pun sama ya. Begitu juga kalau kita tengok pada contoh-contoh yang diberi ini ya, kalau kita lipat dua di tengah-tengah ni ya, garis simetri ini kanan dengan sebelah kiri serupa ya. Dan ini juga digunakan oleh pengiklan contoh McDonald ya, dan Hale ini simbol saya tak kurang pasti simbol ni ya, tapi kerap digunakan elemen simetri ini ya, prinsip simetri ya. Dengan kita mewujudkan atau menggunakan prinsip simetri ini, kita dapat mewujudkan suasana rasa harmoni dalam ataupun pada grafik kita tu ya. Nanti apabila kita menggunakan Canva menghasilkan grafik ya, kita akan cuba mengintegrasikan elemen-elemen dan juga prinsip-prinsip ini supaya desain kita nanti betul-betul dapat memberikan impact ya, impact yang berkesan. Bukan sekadar kita buat main letak-letak je ya, tiba-tiba jadi ya. Kita tidak semudah itu. Kita ada prinsip dan elemen yang perlu kita ikut supaya apa yang kita hasilkan itu betul-betul berkesan, memberikan impact. Dan dengan kata lain, mesej yang ingin kita sampaikan tu tercapai ya, sampai kepada audiens ataupun orang yang melihat apa reka bentuk ataupun visual yang kita hasilkan itu ya. Okey, seterusnya ya, kita pergi kepada transparansi ya. Transparansi ini pun satu elemen yang mustahak juga kalau kita lihat pada desain lukisan para profesional ya, ada elemen transparansi sebab transparansi membolehkan elemen itu membolehkan elemen berinteraksi antara satu sama lain ya. Kalau kita tunjuk seolah-olah dia macam berlaku satu gerakan ya, gerakan ya, dia mempunyai berkaitan berinteraksi antara satu sama lain. Kalau kita tengok contoh je ni Dr. My Eyes, tengok macam mana dia punya bentuk tu ya, daripada gambar yang warna yang jelas kemudian dia terus semakin transparansi, semakin meningkat kadar transparannya ya, sampai tak nampak terus ya. Jadi kita boleh nampak dia punya macam seolah ada pergerakan, ada hubungannya di situ ya.
Okey, jadi ini satu lagi kesan yang boleh kita cubalah ya semasa kita menggunakan Canva nanti ya. Okey. Seterusnya kita juga kena bijak bermain dengan tekstur ya ataupun bentuk pembukaan paparan yang kita hasilkan itu ya. Macam-macam lah bentuk pembukaan tu, ada yang licin, ada yang menggerutu ya, ada yang macam kulit kayu ya, macam kulit batu ya. Tetapi ianya mempunyai kelebihan tertentu, ianya boleh membolehkan memberikan kebolehan dan kedalaman sesuatu reka bentuk apa nak menunjukkan apa bentuk-bentuk pembukaan yang kita hasilkan itu sama licin ataupun tidak rata ataupun mempunyai corak-corak tertentu yang menimbulkan kesan-kesan tertentu yang menarik ya ataupun selain pada menarik ya, ia juga dapat menunjukkan bentuk sebenar apa keadaan fizikal sesuatu elemen yang kita ingin tunjuk pada orang itu ya. Okey. Baik, selain tekstur, kita perlu juga dari segi aspek keseimbangan, balance ya. Balance. Kalau kita tengok antara dua gambar di sini ya, kita tengok antara dua image di sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita lihat sebelah kiri ini, sebelah kiri ini ya, dia ini tak seimbang ya. Sebab banyak dia sebelah kanan ya. Sebaiknya yang macam sebelah kiri ini yang ditanda right itu ya, kalau kita dapat tengok ya, dia betul-betul lah kiri kanan tu sama ya. Kemudian kalau kita tengok dari atas bawah pun dia pun seimbang juga ya. Jadi kita boleh di sini kita boleh katalah semua objek tu ya, sebenarnya ataupun semua image ataupun elemen itu mempunyai dia tidak mengatasi satu sama lain lah. Dia punya peranan tu dalam kes ni dia seimbang lah ya. Dan ini kita boleh tengok lah macam mana dalam bentuk-bentuk apa grafik yang dihasilkan macam contoh di atas ni ya, kali pandang ya. Ini contoh apa desain yang seimbang lah ya. Lebih-lebih lagi yang bawah ni kalau kita tengok ya, bentuk dia tu nampak apa nama ni dari segi pengagihan penyusunannya itu dalam keadaan seimbang. Ini mudah dipahami kalau kita melihat kepada contoh yang saya bagi inilah ya, yang ditandakan right itu ya. Nampak balance ya, seimbang ya. Okey. Ini salah satu lagi yang perlu diberi penekanan ya nanti ya dari segi keseimbangan ya. Dan seterusnya dari segi hierarki. Hierarki ini adalah macam apa susunan lah ya. Kalau kita susun macam sebelah yang ditanda right ini ya, yang utama ni belah atas ini ya. Jadi bila kita susun macam tu secara automatik ya, mata kita akan lihat yang besar tu dulu, kemudian baru yang kedua yang kecil sikit, kemudian yang kecil-kecil. Secara tak langsung dia ada hierarki tu, susunan tu, peringkat demi peringkat. Ini yang menariknya. Macam contoh di sini gear ni ya. Ada gear utama. Kita letak warna biru kat sini. Jadi cara tak langsung mata kita akan situ dulu. Kemudian kita akan pergi kepada yang kecil-kecil sikit ni. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain juga kan. Kalau macam sekarang ni apa tu kita ada biasa kita menjawab quiz dalam bentuk cloud awan ya. Tulisan bercampur-campur. Yang tulisan bercampur-campur tu lah. Tulisan yang dominan, jawapan yang dominan tu biasanya tulisan dia besar sikit. Kemudian yang kurang sikit dominan dia kecil-kecil. Jadi terdapat bentuk hierarki di situ sebenarnya. Ya. Ini peranan hierarki. Ya. Dan kita akan tengok lagi lah nanti peranan hierarki ini, hierarki visual dia nanti. Ya. Okey. Seterusnya ya, berkenaan dengan kontra ya, ataupun kontras ya. Ini tujuan untuk kita memberi penegasan ya. Mungkin contohnya kalau kita ada warna tu warna cerah lawan gelap ya, tebal dengan nipis macam contoh di atas ni ya. Ataupun kita bermain dengan warna ya. Ataupun kalau tulisan tu kita menggunakan apa nama size yang berbeza ya. Mungkin kita boldkan, tebalkan tulisan itu supaya mata kita secara tak langsung fokus kepada huruf berkenaan ya. Ini contoh yang diberikan di sini ya. Kalau tengok kat sini kan
ada tulisan merah ni. Secara langsung kita akan terus tengok yang merah ni. Ya. Dan ini kita nak beri penekanan yang bawah ni. Tulisan warna hitam. Ya. Hitam putih, tiba-tiba dia tebal. Secara langsung kita tengok yang dia tu dulu. Ya. Okay, kontras. Kemudian framing ya, ataupun pembingkaian. Ya. Ini salah satu cara untuk kita kepung ya, mata kita bila tengok fokus. Ya. Pembingkaian sebenarnya membantu menunjukkan elemen suatu elemen penting ya, yang kita ingin tunjukkan. Kemudian kita boleh cut ataupun crop ya, gambar-gambar tadi ya, dan juga dapat menghiaskan elemen-elemen dalam sesuatu grafik itu. Ya. Kita ada bingkai macam ni katakan, langsung mata kita akan terarah ke situ ya, dan nampak cantik ya, daripada biar kosong macam tu saja ya. Sebab itulah kalau macam rajah dalam satu penulisan dan sebagainya, kita galakkan kita orang bubuh bingkai supaya dapat kita ianya kelihatan kemas ya, dapat menonjolkan apa yang ingin kita sampaikan itu ya. Baik, seterusnya grid. Grid ni satu hal lagi ya, cara kita meletak, menyusun atur supaya ianya elemen-elemen tu dalam jajaran atau alignment yang baik lah ya. Kemudian kita boleh kawal lah susunan-susunan itu supaya nampak lebih harmoni ya, lebih tersusun, lebih teratur ya. Itu antara peranan grid itu tadi ya. Okey, kita ada beberapa contoh lah ya, tak semesti macam ini yang dia tunjuk ni, tapi kita boleh gunakan konsepnya untuk kita menghasilkan grafik yang baik menggunakan grid ni ya. Okey. Baik. Seterusnya dari segi randomness ya. Kadang-kadang ada juga desain tertentu kita tidak terlalu rigid ya. Mesti seimbang, mesti kadang-kadang kreativiti juga mempengaruhi. Ini bergantung kepada skill kita lah ya, untuk kita rawakkan susunan tu. Tujuan apa? Supaya ianya dapat mencipta bentuk yang baru bagi nampak menarik ya, dan dapat ada tujuan tertentu lah kita letak tu ya. Bukanlah kita saja-saja je ya, tapi mungkin dalam susunan tu ada benda yang kita nak highlightkan lebih ya, dalam sesuatu gambar itu ya. Jadi kita boleh rawak, tapi pada masa yang sama kita kena melihat juga prinsip-prinsip yang lain seperti alignment tadi ya, supaya ianya teratur lah. Kadang nanti berselera apa semua lagi tak elok ya. Jadi kena hati-hati juga ya apabila kita rawakkan ini ya. Okey. Seterusnya dari segi menunjuk arah ya. Menunjuk arah biasa ini berkait dengan pergerakan mata kita lah ya, direction ya. Biasa ini mata kita. Biasa kita pandang macam inilah ya, kiri ke kanan, kemudian ke kiri ya, macam tu ya. Macam kita tengok kat sini, kita tengok satu logo ni dulu, kemudian nombor 2, kemudian nombor 3, nombor 4. Ni biasa kalau kita baca buku, tengok komputer session macam tu, jarang kita tengok atas bawah. Ada juga yang boleh tengok atas bawah ya. Tapi macam mana kita dapat bantu dia betul? Sebenarnya susunan kita itu satu, dan satu lagi memang tabii kita, cara kita melihat manusia ni melihat maklumat pada paparan ya, pada paparan pada kertas ke contohnya ya, pada permukaan rata ya, biasanya dia macam tu zigzag ya, ataupun dalam bentuk F kita panggil ya. Tetapi dengan adanya, kalau benda ni ada garisan macam ni, lagilah pula ya, mata kita akan ikut garisan ni ya. Sebab itu kalau kita tengok peta dan sebagainya, peta ni garisannya tapi kita tahu ya, tengok je kita tahu, oh kita ikut ya, titik-titik ni ya. Begitu je kalau gambar ni ya. Gambar ni kita tahu macam mana benda ni, corak ni. Ini kalau saya besarkan nampak ni alirannya macam kita akan tengok di atas ke bawah lah ya. Okey, itu contoh. Mungkin kita boleh lihat lagi ya, contoh ini contoh lagi arah ya. Macam mana ya kalau kita tengok ini grafik yang tengah popular sekarang ni lah ya, sebab ni tengah hangat sekarang ni dekat South China Sea ya, Laut Cina Selatan ni. Kita tengah berebut berkenaan dengan kepulauan dan sebagainya di sini. Ini China, ditanda macam ni je.
Ini dia tanda, ini saya punya, dia kata. Itu ini contohlah ya penggunaan grafik itu ya. Dan ini kita boleh nampaklah macam mana ya. Walaupun kita tak beritahu tapi kita tahu arah yang patut dituju ya kalau tengok pada gambar sebelah ni ya. Okey, arah, kemudiannya pergerakan movement ya. Hasilkan pergerakan dengan memudahkan warna, macam contoh gambar bulatan ini, tengok kita tahu kalau dia bergerak ya. Ataupun garisan-garisan macam ni ya. Dia menambahkan pergerakan ya. Macam contoh ni pun sama juga ya, macam kita berkayuh cycling ini, pergerakan ini. Dan ini burung kelicak ya, tengah terbang, kita nampak, kita tahu ya, walaupun gambar statik tapi kita tahu dia sedang mengepak lah, terbang ya, gedek-gedek terbang ya. Okey. Kemudian depth, kedalaman ya, kedalaman ya. Ini untuk hasilkan kedalaman melalui, kita boleh menghasilkannya melalui tekstur, bayang-bayang, kesan 3D dan lain-lain ya. Ini tak menunjukkan sesuatu kedalaman, sesuatu elemen dalam grafik yang kita akan hasilkan nantilah ya. Okey, kedalaman. Okey, satu lagi aspek penting sini adalah penggunaan tipografi ya. Tulisan dari segi typo, typeface dan juga font ya. Ada yang bentuk serif dan juga bentuk sans serif. Kalau yang serif tu dia ada echo ya, yang tulisannya script tu ada echo. Kalau yang sans serif tulisan yang tak ada echo lah ya. Okey. Ini kita akan bincang lebih lanjut lagi pada paparan yang PowerPoint yang berikutnya ya. Tapi ini kita kena bijaklah memilih typo yang sesuai ya. Jarak antara huruf apa dan sebagainya itu kita kena biasa nanti ya. Sebab ia juga mempengaruhi apa nama tu, kita nak nampak cantik, menarik sesuatu apa grafik yang kita hasilkan itu ya. Okey. Kemudian komposisi ya. Macam mana kita dari segi apa nama susunan sesuatu image ataupun elemen dalam sesuatu grafik yang kita hasilkan itu ya. Ini kita kena betul-betul susun supaya ianya dalam bentuk apa nama alignment betul lah ya, terjajar betul, sesuai, balance. Kemudian apa nama ni, kalau kita tengoknya dia ada hierarki di situ sebenarnya ya. Macam contoh di sini gambar, walaupun kita nampak dia seorang dia macam jerit macam tu, tapi kita nampak yang mana tulisan yang utama tu dia besar, kemudian ada kecil sikit tu. Sebenarnya ada makna di situ, ada hierarkinya di situ ya. Bukannya main letak macam tu je ya. Jadi cara tak langsung mata kita akan tengok oh master voice. Kemudian kita tengok sikit his, kemudian yang jadi dia ada hierarki di situ ya. Jadi kalau dapat nanti yang penting-penting tu tulisannya besar sikit ya, dalam design kita, yang kurang penting tu kecil sikit. Okey. Baik, komposisi ya. Baik, komposisi ni kita perlu tanyalah ya tadi kita sebagai designer nanti ya. Untuk pastikan komposisi menarik, yang pertama adakah bentuknya seimbang ya. Kemudian adakah reka bentuknya punya hierarki yang logik, susunan tadi. Kalau dapat besar kecil tadi kan biar dia susunan tu in order lah ya, maknanya dalam susunan yang betul lah ya. Jangan yang kurang penting tulisannya besar. Kita ikut yang paling utama tadi, yang paling penting tu dia besar dulu, kemudian kecil-kecil macam tu ya. Kemudian adakah mata mengikuti laluan pandangan dengan mudah dan logik? Macam mana kita susun itu? Kita bukan main letak je ya, kita sebaliknya mengikut laluan mata tadi ya. Baru senang orang nampak. Mata kita ni bukannya camera view, mata kita ni dia selective attention orang kata ya. Perhatian berpilih. Dia akan tumpu, walaupun kita pandang ke depan tu kita ada focal point tertentu yang kita lihat. Bukan kita macam kamera dia nampak sebut ya. Kamera sekarang ni pun dia ada fokus pada titik-titik tertentu ya. Mata kita pun macam tu jugalah ya. Jadi kita kena bijak bermain tu, kita tak kena tahu arah mata bergerak itu dari awal ya, macam mana sampai ke akhir. Jadi kita tetap pada jajaran yang betul, senang
mudah untuk dilihat, maklumat itu sampai kepada orang yang melihat, ya. Kemudian soalan yang keempat sini, adakah komunikasi utama saya jelas kepada khalayak, ya. Khalayak maksudnya orang yang melihat grafik kita itulah, ya. Okey, ini sebagai panduan lah, ya. Ada beberapa ini, ya, elemen dan juga prinsip, ya. Baik, sebagai rumusan, ya, untuk slot ini, tadi kita telah pun bincangkan sebahagian ataupun saya akan cuba bincangkan secara umum, ya, berkenaan dengan elemen dan prinsip reka bentuk visual, ya. Antaranya adalah garisan, skala, warna, pengulangan, ruang negatif, simetri, transparansi, tekstur, ya, keseimbangan, hierarki, kontra, pembingkaian, grid, rawak, randomness, rawak, arah, direction, pergerakan, movement, kedalaman, depth dan tipografi, dan akhir sekali adalah komposisi atau composition, ya. Kalau nak kira banyak juga, ya, ada 19 semuanya, ya. Jadi saya berharaplah, ya, tuan-tuan perempuan dapat memahami dan mempraktikkannya dalam kerja mereka bentuk bahan visual menggunakan aplikasi gambar nanti, ya. Mudah-mudahan, ya. Jadi setakat itu dulu untuk PowerPoint yang pertama, ya. Selepas ini ada beberapa PowerPoint lagi yang ingin dikongsikan dalam slot 2 ini, ya. Setakat itu dulu yang ini, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.